Bismillahirrahmanirrahim. Seawal Nabi Adam AS dicipta, seitulah penerokaan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda kebesaran Yang Maha Esa, maka terbinalah ketamudunan bangsa yang berjaya. Namun begitu, bagaimanakah amalan membaca menjadi kayu pengukur bangsa berjaya? Ayuh, pinjamkan telinga, bukakan minda dengan mendengar hujah saya di bawah pendekatan 3 indikator berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada nakhoda pimpinan majlis yang bervisi, kombinasi kehakiman yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan detik waktu di sisi. Sidang hadirin dikasihi, berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma, perbandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato yang berbunyi amalan membaca teras bangsa berjaya. Sebelum ledakan hujang menghujani si isi dewan, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, amalan bermaksud sesuatu yang dilakukan seperti kebiasaan. Membaca pula bermaksud memerhatikan isi sesuatu yang tertulis dengan teliti dan memahami kandungan. Teras ialah asas atau dasar. Bangsa pula merujuk jenis manusia dari satu asal keturunan. Hijab pidato ini saya buka menerusi indikator pertama. Amalan membaca melahirkan bangsa berilmu. Islam sendiri menggalakkan umatnya membaca sehingga terbukti kelahiran tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terunggul seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Ibnu Biruni dan banyak lagi. Ketika Barat berada di zaman kegelapan, dunia Islam dan Barat dikiaskan seperti langit dan bumi. Ketika mana penguasa Eropah tidak tahu menandatangani nama sendiri, sedangkan anak-anak di Cordova sudah bersekolah. Tokoh-tokoh di Eropah tidak tahu membaca risalah Kristian, sedangkan ulama-ulama Islam di Cordova sudah membina kutub khanah yang besar. Inilah buktinya bahawa bangsa yang suka membaca terangkat menjadi bangsa yang berjaya. Pendengar yang penuh santun, indikator saya yang kedua ialah amalan membaca mendaulatkan bangsa. Perang Salib telah menjadi satu lagi bukti bahawa amalan membaca telah berjaya mengangkat martabat bangsa. Hal tersebut berlaku apabila tentera-tentera Salibia yang dipimpin oleh Richard de Lionheart telah memperoleh inspirasi budaya ilmu dalam tamadun Islam. Banyak kitab ilmu yang telah dibawa pulang dan diterjemah ke bahasa Latin. Akhirnya, berkembanglah satu lagi tamadun yang terbina atas amalan membaca. Begitu juga dengan rakyat Malaysia. Pada era penjajahan dianggap sebagai bangsa bodoh yang boleh dijajah. Namun atas kesedaran untuk kembali bermaruah, bangsa rakyat Malaysia mula telik ilmu untuk memerdekakan negara. Hasil kesedaran dalam budaya ilmu dan budaya membaca, kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kini, setelah hampir 66 tahun kemerdekaan, Malaysia telah muncul sebagai salah sebuah negara dunia ketiga yang cukup pantas berkembang dan disegani di mata dunia. Demikianlah satu lagi dimensi dalam budaya membaca untuk meletakkan kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Jelaslah bahawa sejarah telah membuktikan bahawa bangsa yang telah berjaya mengangkat martabat bangsa ialah bangsa yang suka membaca. Hadirin sekalian, beralih kita kepada hujah saya yang terakhir di bawah lebayung kata bangsa membaca teknologi terkuasa. Berbalik kepada era moden, amalan membaca telah menjadi penanda aras utama kepada pencapaian luar biasa beberapa negara kuasa ekonomi dunia, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Kuasa ilmu telah mengangkat negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan untuk terus bersaing dalam pasaran teknologi moden. Jepun amat dikenali dengan kekuatan membaca rakyatnya yang memang sukar ditandingi oleh
oleh kuasa-kuasa besar hatta Amerika Syarikat. Rakyat Jepun dikatakan secara purata mampu membaca 120 buah buku dalam setahun. Hadirinnya bervisi. Sebelum kata menguci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, ingin saya simpulkan tajuk pidato saya pada hari ini bahawa asas untuk membawa negara dan bangsa ke hadapan ialah rakyatnya perlu membudayakan amalan membaca. Namun jikalau amalan membaca terus diperkasakan, insya-Allah kita juga akan menjadi bangsa yang berjaya. Sekian, terima kasih. Sri Kandi Tun Perak mohon permisi.